السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولأزواجه أمهات المؤمنين، ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه، ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي، بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الناظم الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita matan Jauharatit Tauhid. Itunya kita berhenti pada kata dianya wajabah, yakni kita ulang balik katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Fakullu man, maka bermula tiap-tiap mereka, kullifa yang diberatilah akan dia man tu syara'an, pada syarak, ini pada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Syarak memberati dia dengan hukum wajib. Wajib ni maksudnya Allah Ta'ala perintah kita sebagai perintah yang putus. Itu makna wajib, itu kita telah syarah dah. Kerana hukum syarak ni dia ada 10. Apaknya hukum taklifi, satunya hukum takhyiri, dan 5nya hukum wad'i. Itu dah. Yang ni 4 tu wajib, haram, makruh, sunat. Itu 4 yang berat.
Kemudian takhiri iaitu satu yang mubah, yang harus. Kemudian yang wadainya 5 iaitu soh, syarak, mani', fasad dan sabab. Ini dipanggil hukum syarak, keputusan Tuhan, undang-undang Tuhan. Tuhan yang buat keputusan seperti itu. Baik. Kalau gitu mukallaf tadi itu orang yang diberati dengan hukum taklifi tadi. Maka kata dia hari itunya fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Maka bermula tiap-tiap mereka yang diberati pada syarak, mana seorang itu mukallaf, mana tiap-tiap mukallaf itu gitulah. Tiap-tiap orang yang memikul hukum taklifi. Mukallaf mana orang yang memikul hukum taklif. Apa hukum taklif? Yakni hukum yang ada padanya itu keberatan, ma fihi kulfatun. Itu dia panggil hukum taklif. Ilzamu ma fihi kulfatun. Itu melazimi barang yang ada padanya itu keberatan. Itu dia panggil hukum taklifi. Jadi seorang yang memikul hukum taklifi dipanggil mukallaf, gitu dah. Jadi siapakah mukallaf tu kita telah syarah dah pada pertemuan yang lalu, tak perlu kita memanjang-manjang lagi pada pertemuan pada kali ini. Jadi maka tiap-tiap mukallaf itu gitu dah, wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Wajib, yakni telah dituntut oleh syarak sebagai tuntut yang putus. Mana gitu. Sekira-kiranya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya, dan dijanji dosa, seksa akhirat kelak kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib. Macam kita sembahyang 5 waktu itulah wajib. Sembahyang Jumaat ni wajib atas laki-laki yang merdeka, tidak hamba, yang selamat untuk pergi kepada masjid, yang tidak sakit, uzur dan sebagainya. Itu dia panggil wajib. Artinya syarak Tuhan, pada hakikatnya syarak ni Tuhan lah. Pada majasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarak tekan di atas kita sebagai tekanan yang putus, tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus. Itu tuntut apa di sini? Wajaba alaihi, telah wajiblah atasnya, atas tiap-tiap mukallaf tadi tu, ayya'rifa, oleh bahawa mengetahuilah ia tiap-tiap mukallaf, ma qad wajaba, akan barang yang telah mestilah pada hak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi wajibah yang kedua ni bukan wajib syarak. Wajib yang kedua ni dia panggil wajib akal. Kita kena beza. Wajib syarak lain, wajib akal lain, wajib adat lain. Kena reti beza tu. Apabila kita tak reti beza tu, maka kita ni duduk dalam bodoh semua. Macam orang hak bodoh tu lah. Dia kata apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Dia kata Allah tak ada, Allah masuk neraka ya. Dia tak faham tu. Maksudnya dia tak faham wajib Allah ada tu bukan wajib syarak. Wajib tu wajib akal. Apa wajib akal? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak terima pada akal tiadanya. Mana perkara tentu ada, tapi ada dengan makna sungguh. Wujuduhu ay subutuhu. Artinya wajib akal ni perkara tentu sungguh. Gitu. Bila kita kata Allah ada, mana tentu sungguh Allah ada. Itu makna wajib Allah ada. Makna apa? Tentu sungguh Allah ada. Lagu tu makna dia. Tapi oleh kerana dia bangang tak mengaji, lepas tu dia nak cakap juga.
Nampaklah kebangangannya kat sini. Dia kata apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Pak, kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka lah. Allah tu syarik, tukar yang buat undang-undang, bukan dia mukallaf, bukan. Jadi orang ni tak reti, orang panggil perbezaan hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Maka kena beza. Hukum syarak tadi kita sebut dah, hukum syarak ada 10. 4-nya taklifi, 1-nya takhyiri, 5-nya ialah hukum wadai. Itu perbahasan yang lebih mendalam serta halus, daqiq. Kita kena mengaji dalam ilmu usulul fiqhi, ilmu usulul fiqh. Dan ilmu usulul fiqh itu satu cabang daripada cabang ilmu kalam juga. Jadi sebab tu kalau orang tolak ilmu kalam, dia kena tolak ilmu usulul fiqh. Baik. Yang keduanya hukum akal. Hukum akal artinya keputusan yang dikeluarkan oleh akal kita. Kita memikir itu keluar keputusan, itu dia panggil hukum akal. Mana hukum akal? Ada 3. Dalam bahasa Arab dia panggil wujub, istihalah, jawaz. Apa dia wujub? Definisinya, ta'rifnya ialah adamu qabuli lintifa. Adam tidak, qabul terima, intifa ternafi, mana tidak, mana tak terima tidak. Pitah maknanya sungguh. Jadi satu keputusan yang dikeluar oleh akal ialah sungguh, mesti, sengoti, sungguh. Gitu. Satu. Dalam bahasa Melayu panggil sungguh. Yang keduanya dipanggil dalam bahasa Arabnya istihalah. Apa definisinya? Adamu qabulis subut. Adam tidak, qabul terima, subut sungguh, tak terima sungguh, artinya tidak. Gitu. Pitah makna dia panggil tidak. Jadi satu daripada hukum akalnya dipanggil tidak dalam bahasa Melayu kita. Arab panggil istihalah. Satu sungguh, yang kedua tidak. Yang ketiga dalam bahasa Arabnya dipanggil jawaz. Apa jawaz? Definisinya qabulus subut aitaratan wa qabulul intifa aitaratan ukhra. Terima sungguh pada satu ketika, yang pada satu masa, dan terima tidak pada masa yang lain pula. Itu dipanggil jawaz. Pitah maknanya boleh jadi. Dalam bahasa kita panggil boleh jadi. Jadi kalau kita tanya hukum akal ada berapa? 3. Mana? Sungguh, tidak, boleh jadi. Itu lagu tu. Jadi nak mudah. Mudah kita faham. Sebab kalau kita tak reti hukum akal ni, mani kita nak masuk mengaji sifat hukum sifat ketuhanan, pening pak bila-bila pening. Tak reti pak bila-bila. Jadi kita kena kuasai, sebab hak kita mengaji hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, bukan kena zat Tuhan, hakikat zat Tuhan dan sifat Tuhan, hakikat sifat Tuhan, bukan. Kena Tuhan ni makna kena hukum ketuhanannya dan kena hukum sifat ketuhanannya. Mana hukum sifat ketuhanan? Contoh dah. Ada Allah, apa akal kita nak hukum? Itu. Lalu kita hukum dengan mesti ada Allah, sungguh ada Allah. Itu dipanggil wujub. Mesti sungguh tu wujub. Tadi bahasa Arab tadi akal. Lepas tu ada Allah wajib. Sebab dihukum dengan akal kita mesti sungguh. Bahasa Arab panggil wujub. Jadi wujubul wajib. Itu dah. Mesti sengoti sungguh ada Allah. Ada tu lawannya tiada. Memang dah. Lawan situ maknanya tak boleh beripun dengan tiada. Itu makna lawan. Bukan lawan makna bergocoh. Satu lagi fuak pening tu. Dia kata apa mengaji Tuhan
bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada siapa? Ada Allah. Lawan ada, tiada siapa? Tiada Allah. Saat ni ada, lawan tak ada. Ingat lawan tu bergocoh kali. Nah, tomoy sparring kali. Sebab tu kalau kita tak reti, jangan kita cakap, nah, supaya orang tak tahu kata kita tu bodoh. Nah, duk senyap apa? Orang tak tahu kata kita bodoh, biar sebab besar apa, janggut panjang lebar apa, nah, ada PhD ke berapa pun tak apa. Kalau senyap kita tak mengomentar benda yang kita tak tahu, orang tak tahu kata kita bodoh, orang kata kita cerdik belaka. Tapi bila kita mula muka mulut nak mengomentar benda yang kita tak tahu, start situ sudah orang nampaklah kita tu bodoh. Nah, baik kita duduk senyap. Lawan tu bukan maknanya bergocor. Lawan situ makna tak boleh beri pun sekali. Ada tak boleh beri pun sekali dengan tak ada. Gitu. Nah. Macam buta tak boleh beri pun sekali dengan penglihatan. Bila kata dia tu ada sifat penglihatan, tentu tidak buta. Bila dia tu buta, tentu tidak ada sifat penglihatan. Dia tak boleh beri pun sekali. Dia tengok orang tu parking di tempat OKU. Parking kereta di tempat OKU. Sudah turun kereta, kita pun kita tanya, awak ni orang cacat ke? Orang OKU ke? Dia kata, saya tak ada sifat penglihatan. Kita pun kata, oh buta lah. Dah. Saya tak buta. Saya tak ada sifat. Boleh terima lah gitu. Tak boleh terima. Bila tak ada sifat penglihatan, maknanya buta. Gitu. Sebab benda tu tak boleh beri pun sekali. Itu maksud lawan. Lawan ni tak boleh beri pun sekali. Bila kita kata Tuhan mesti ada, lawan bagi ada, mana hak tak boleh beri pun sekali dengan ada, tiada. Maka tiada Tuhan tu apa kita nak hukum? Tentu tidak. Tidak tadi tu orang panggil istihalah. Nah, maka tidak ada Allah tu dipanggil mustahil, sebab kita hukum dengan akal kita tentu tidak, yakni istihalah. Mana istihalatul mustahil. Nah itu dah. Jadi kalau kita tak dapat kuasai hukum akal, maka susahlah kita nak mengaji hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Maka kerana tu kata Imam Haramain, Imam Al-Juwaini, guru besar bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu, dia kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laysa bi'aqili. Barang siapa yang tak reti hukum akal yang tiga tadi, perkara tentu sungguh, perkara tentu tidak, perkara terima sungguh, terima tidak, boleh jadi, tak reti hukum akal yang tiga, maka kata Imam Haramain, orang tersebut fahuwa laisa bi'aqilin, maka dia tu orang yang tidak ada akal walau berakal. Maknanya orang gila tak nampak gila, bahaya tu. Kalau gila nampak gila ni senang, kita tahu kata dia gila, sebab telanjang bogel, rambut panjang, keras sebelah, cari makanan kutuk sapu, muka hitam lengit, gari muka, senang kita orang gila ni lebih main. Tapi kalau hak jenis pakai necktie, pakai seluar selek, pakai kasut, cakap pun molek, speaking pula, tapi gila jangan main-main. Ini bahaya. Silap bola pelepuk tanpa lagi kita dah. Jadi gila tak nampak gila dalam agama ni lebih bahaya daripada gila tak nampak gila dalam sosial ni. Sosial masyarakat ni. Habis. Maka wajib syarak. Wajib syarak tu apa tadi? Talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Sekira-kiranya bagaimana? Yuthabu ala fi'lihi, dijanji syurga, pahala diberi kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji iqab, seksa akhirat kelak api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib syarak. Wajaba alaihi, wajib syarak di atasnya, di atas tiap-tiap mukallaf, an ya'rifa, oleh bahawa mengenallah ia tiap-tiap mukallaf, ma akan barang, dan yang akan sifat-sifat
akan hukum-hukum, ikutlah ma tu masuk habis. Qad wajaba, yang sesungguhnya barang tersebut mesti ngoti sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu wajaba. Yang kedua ni wajib akal, bukan wajib syarak. Jadi jangan cakap lagu tu mana Tuhan wajib ada, pak kalau Tuhan tak ada, Tuhan masuk dengan aku. Weh lah, Tuhan kata bukan hamba ni. Apa kata Tuhan wajib ada? Wajib situ maknanya mesti ada, sungguh ada, sengoti ada. Gitu kan? Tu makna wajib ada. Wajib bukan wajib syarak, wajib akal. Apa wajib akal? Kara tentu sungguh, kara tentu mesti, kara tentu sengoti. Tak terima nak kata tidak. Itu lagu tu. Baik dah. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaizal lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithlu dzali ruslihi fastami'a. Ya rangkap syair saat ni tu dia masih berhubung dengan bait yang seterusnya. Mana ya sepatutnya nak cakapnya gini, ma qad wajaba lillah. Gitu dah. Wajib tiap-tiap mukallaf tu oleh bahawa mengetahui dia akan barang, akan hukum sifat, hukum ketuhanan, hukum sifat. Qad wajaba lillah, sungguhnya benar-benar mestilah dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wajib dia mutaaddi dengan lam, itu nak isyarat kata wajib tu dengan makna wajib akal. Kalau wajib tu mutaaddi dengan na'alah, itu isyaratnya wajib syarak. Macam kalau kita jumpa kita Arab kata wayajibu ala kulli mukallafin. Tu ala tu orang panggil isyarat kata wajib situ wajib syarak. Kalau wayajibu lillahi ta'ala, dan wajiblah bagi Allah, tu wajib tu wajib akal. Gitu dah. Apa maksud? Yani la yutasawwaru al-aqlu adamah, atau la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tidak terima pada akal tiadanya. Perkara yang tidak terima, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, perkara yang tak terima pada akal oleh tiadanya. Mana perkara tentu ada, tapi ada dengan makna sungguh. Mana perkara tentu sungguh, ada Allah, perkara tentu sungguh, tak bohong sikit pun. Sedia Allah, perkara tentu sungguh. Kekal Allah, perkara tentu sungguh. Tak serupa Allah akan yang baru, perkara tentu sungguh. Tu ada sifat perkuasa di zat Allah, perkara tentu sungguh lagi ada. Jadi secara detailnya, secara halusinya, wajib akal ni kita kena kata perkara tentu sungguh, supaya masuk sekalian afraq. Afraq ni maknanya jenis-jenis wajib akal. Sebab kalau kita kata wajib akal ni orang panggil perkara tentu ada, jadi hak ada sungguh-sungguhnya zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah, yakni kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Adapun wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, itu bukan ada tu, hanya subutiyah dia panggil, sungguh saja. Ada tu subut, sungati. Qidam tu subut, sungati. Ada tak qidam? Tak ada. Tapi dipanggil sifat juga, sebab perkara tu direti kepada zat, direti, difaham pada diri zat. Itu dipanggil sifat. Jadi sifat ni ada dua kategori.
hak sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Ada yang keduanya jenis sifat sungguh lagi ada. Kalau kita nak contoh di makhluk ni pun boleh. Contoh kita kata Zaid hitamani, tak kena. Zaid hitamani yang fakir, Zaid yang hitamani yang fakir. Yang hitamani sifat dia juga, betul tak? Yang fakir pun sifat dia juga. Tapi sama tak fakir dengan hitamani? Tak sama tu jenis tu. Sebab hitamani itu ada di zat dia, ada di tubuh dia. Kita boleh tengok tubuh Zaid tu gelak-gelak hitam, manis-manis sikit, manis-manis dosa ni. Boleh diidrak. Tiap-tiap benda yang boleh diidrak dengan panca indera yang 5, dia panggil benda tu maujud, wujudiyah, perkara yang ada. Ada pun fakir ni sifat bagi Zaid yang hitam manis tu juga. Tapi tak ada kita nampak fakir tu di tubuh dia, ada? Fakir ni warna merah nyala atas kepala tu, tu sifat fakir gitu ke? Tak. Lepas tu dia boleh kata Zaid yang hitam manis yang fakir, boleh tahu kata ia fakir tu main mana? Kita faham fakir tu sifat bagi Zaid, kok tidak ada harta. Zaid ni tak ada harta. Sama tak? Jadi tidak ada harta itulah sifat Zaid. Tak ada harta tu, tak ada nampak di tubuh dia ni. Hanya faham saja. Faham tak? Faham saja. Diri tak ada harta tu tak ada. Kalau tiap-tiap pakai baju buruk, pakai kain lusuh, ialah fakir. Sedaplah orang kaya. Ada orang kaya banyak harta, tapi oleh kerana bakhil, pergi kedai kopi, nyamar jadi orang miskin, takut orang minta belanja. Bukan situ fakir. Fakir ni tak ada harta. Kaya ni banyak harta, betul tak? Jadi banyak harta tu nampak tak di tubuh dia? Tidak nampak. Kadang-kadang orang tu nampak macam kaya, pakai kasut kelak, pakai baju nampak semak, segak, rupa-rupa hok murah belaka. Biar miskin asal bergaya. Ada juga lagu tu. Jadi kaya, miskin sifat juga, tapi bukan ada sungguh saja di tubuh orang tu. Ini nak cerita kata sifat ni ada dua kategori. Ada hak bahasa sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Ada hak bahasa sungguh lagi ada. Maka wajib akal tu kita nak supaya semua afrad, semua jenis wajib akal masuk di dalam kata wajib akal. Maka kita kena buat definisi wajib akal ni begini: perkara tentu sungguh. Sebab bila kita kata wajib akal ni perkara tentu sungguh, maka sifat hak sungguh lagi ada pun masuk dalam kata wajib akal. Betul tak? Sifat yang sungguh lagi ada, masuk perkara tentu sungguh. Sifat yang sungguh saja tak naik sampai tahap ada pun masuk dalam kata wajib akal. Sebab dia sungguh, walaupun dia tak ada, tapi dia sungguh. Jadi ada Allah sungguh. Tiada Allah tentu tidak. Sedia Allah sungguh, baru Allah tentu tidak. Kekal Allah sungguh, binasa Allah tentu tidak. Lagu tu. Tak serupa Allah akan yang baru, ngerti sungguh. Serupa Allah akan yang baru tentu tidak. Dia pada zat, pada sifat, pada apa? Bersangatan esa Tuhan sungguh, berbila Tuhan tentu tidak. Ada dia cara-cara zat sungguh, ada dia cara-cara sifat apatah lagi jirim atau arak tentu tidak. Ada sifat perkuasa di zat dia sungguh lagi ada. Itu lain tu, sungguh lagi ada. Apa? Sebab kudrat tu ada. Bukan setakat sungguh saja, setara mana ada. Kalau dibukakan hijab pasti nampak sebagaimana zat Allah pun ada. Maka sifat-sifat ma'ani, sifat yang bahasa wujudiyah bagi, sifat yang bahasa maknan
pun ada di zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah ada. Maka boleh lihat tak? Boleh lihat. Sekarang tak boleh lah, kerana Allah Ta'ala tak bagi. Nah, tu wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi, hendak yakinlah hei saudara dengan bahawasanya kita dapat nampak zat Allah Ta'ala. Harus dapat lihat zat Allah Ta'ala ni, dapat nampak zat Allah tu harus. Mu'tazilah kata dah, mustahil pada akal. Tengok, sebab Mu'tazilah dia mengkedepankan akal berbanding nakal, yakni Quran hadis. Quran hadis duduk belakang, nakal di belakang, Al-Quran hadis di belakang, lepas tu akal yang dikedepankan. Itu Mu'tazilah. Sebab dia kata kalau Tuhan dapat dinampak, bermakna Tuhan ni berjirim berjisim, bersudut berjihad, bertempat, berhubung dengan cahaya, berbentuk, berjarak dan sebagainya. Sebab kita sekarang boleh nampak sesuatu benda berjirim, berjisim, bertokoh, bersudut, duduk di tempat, di hadapan kau, di belakang kau, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, dan sesuatu itu berhubung dengan cahaya. Betul tak? Mu'tazilah kata kalau Allah Ta'ala boleh dinampak, begitulah Allah Ta'ala berjirim, berjisim, berbentuk, bertempat, bersudut, berhubung dengan cahaya, berjarak. Maka ditakwil ayat Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin tu cerah, cemerlang, curah cuaca, bersinar-sinar akhirat kelak. Bukan dapat nampak Allah, tapi dapat nampak nikmat syurga Allah. Mu'tazilah dia takwil lah gitu. Sesat tak? Sesat. Ada satu kelompok lagi dipanggil musyabbihah mujassimah. Ini kelompok mengkedepankan nakal, Quran hadis di depan, akal dilempar ke belakang. Sesat juga. Nah, dia kata Tuhan boleh dinampak, boleh. Nampak lagu mana? Macam kita tengok meja gini. Macam tengok gini bersuduk, bertempat, berjihad, berjisim, berjiring, berhubung dengan cahaya, berjarak, ada jarak. Gini seperti kita lihat makhluk gini. Sesat tak? Sesat juga. Maka ahli sunnah wal jamaah mana? Mengiring, mensegandingkan, menselarikan akal dan nakal ni duduk sekali, tidak menkedepankan salah satu daripada kedua. Itu baru manhaj yang benar, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seiring wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Yakinlah hai saudara, kita dapat nampak zat Allah Ta'ala mana di dalam syurga, tanpa ada kaifiat-kaifiatnya. Tuhan nak bagi, dia bagi. Tu izil wuqu'u jaizun bil aqli, kerana berlaku dapat nampak zat Allah tu harus pada akal. Harus pada akal mana? Sebab tu kena ngaji hukum akal, nak belajar hukum akal. Tak ngaji hukum akal jadi bengong. Itu kena ngaji. Dalam Quran suruh kita guna afala ta'qilun, afala tatafakkur ni. Tapi bukan guna ikut kepala otak kita semata, kena ikut cara ulama ajar kita nak gunalah. Itu kalau ikut macam Mu'tazilah tu terlalu menggunakan akal sampai ke Quran hadis lepas ke belakang. Musyabbihah mujassimah guna Quran hadis ke depan, akal tahu lepas ke belakang. Tak kena belakang tu. Pertama sekali Tuhan ni ada tak? Zat Tuhan ada. Maka kaedahnya kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap yang ada sah untuk dapat dinampak. Tak nampak lah ni, tak nampak lah ni. Bukan makna benda tu tak ada. Ada. Bila ada sah untuk dilihat. Maka dalilnya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita Nabi Musa, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tuhan kata, Tuhan cerita
tatak kala mana Musa ni sampai ke tempat miqat kami, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-katalah akan Musa oleh Tuhannya. Itu kena mengaji nanti dalam sifat kalam. Bukan kecek bobel-bobel gitu, bukan. Maka setengah daripada hak Nabi Musa minta dengan Tuhan, arini anzur ilaika, beri kepada aku dapat nampak zatmu hai Tuhan. Tengok. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah kata, bila Nabi Musa minta dengan Allah supaya dapat nampak zat Allah, sebab sedap lazat mukalamah dengan Allah, sedap dapat bercakap dengan Tuhan ni, sangat lazat, sehingga Musa kata tak cukup ni, nikmat mukalamah ni tak cukup, nak nikmat musyahadah pula. Maka minta, arini anzur ilaika, ya Allah Tuhan, berilah aku dapat nampak zatmu. Bila Nabi Musa sendiri minta dapat nampak zat Tuhan, bermakna nampak zat Tuhan tu perkara yang harus pada akal. Kalau tidak, Musa tidak akan minta. Takkan Nabi Musa jahil hukum akal, minta benda yang mustahil pada akal. Kita pula lebih alim pada Nabi Musa, gitu ke? Dalil menunjukkan nampak zat Allah tu harus pada akal, Musa alaihi salam minta dengan Allah Ta'ala. Kalau perkara tu mustahil, tentu Nabi Musa tak minta. Tetapi Tuhan kata qala lan tarani, Tuhan jawab ke Musa, kamu tak dapat lihat aku di dunia ini. Walaupun perkara tu harus pada akal, tetapi tak berlaku melainkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Maka tak berlaku kepada mana-mana nabi, anbiya, mursalin, wali, orang biasa lebih lagi. Dapat nampak zat Allah dalam jaga, hanya ketentuan khususiyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ijma' ulama, barang siapa yang mendakwa dia dapat nampak zat Allah ketika mana jaga di hayat hidup dia, lihat Tuhan dalam jaga gini, kafir bi ijma'il ulama, kupu dia dengan ijma' ulama. Adapun dalam mimpi khilaf. Tak apa, tak ada masalah. Dalam mimpi tu tak ada masalah, dalam jaga kafir. Tuhan kata qala lan tarani, mu tak dapat lihat aku ai fid dunya, tak nafi akhirat. Dalil kata harus dari Tuhan kata walakin, akan tetapi, unzur ilal jabal, mu tengok kepada bukit Turu Saina, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau bukit tu duduk tetap, tidak bergerak, tidak bergoncang, maka mu selagi akan dapat lihat aku. Maka bukit bergerak dan bukit diam itu harus, betul tak? Harus, karena bukit tu berjirik. Macam kita juga, kita gerak diam harus tak? Harus. Maka bukit diam harus. Bukit nak bergerak bergoncang harus. Maka Tuhan ta'liqkan ru'yatullah dengan perkara yang harus. Ta'liqu syai' bil jaiz jaizun, menggantungkan perkara yang harus dengan sesuatu, menggantungkan sesuatu dengan perkara yang harus, maka perkara itu harus juga, harus juga. Gitu. Maka harus pada akal dapat lihat Allah. Tetapi falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tak kala mana Allah Ta'ala tajallikan, Allah Ta'ala menyatakan di atas bukit, ja'alahu dakka, bukit tidak tetap, bukit bergerak. Bukit tak duduk dia, maka bukit bergoncang, bergerak. Tak dapat. Fa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa rebah pensan. Jadi pada akal harus. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli, dan sesungguhnya telah datang dalil dapat lihat Allah di dalam Quran dan hadis. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah, akal dengan nakal seiring. Ingat baik-baik. Kalau dia kata jangan guna akal, cara itu sesat. Ada akal kita kena ke depan, Quran hadis kalau bercanggah dengan akal kita kena tolak. Hak tu pun sesat. Betul? Hak betul? Seiringkan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal dengan nakal seiring. Itu. Habis. Wal jaiza, dan perkara yang harus pada hak ketuhanan pun wajib kita kena tahu. Perkara yang harus pada hak ketuhanan, yang ini harus bagi Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan makhluk ni. Harus bagi Allah Ta'ala
berbuat baik atau terlebih baik atau kurang baik atau jahat atau perkara maksiat kepada makhluk ni? Harus. Tidak wajib tak? Macam Mu'tazilah dia kata wajib. Wajib Tuhan buat baik dan terlebih baik pada hamba. Orang ni jahat adab. Wa may yaqul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al-adaba. Nah, 'alal ilahi qad asa al-adaba. Wa may yaqul fi'lus salahi wajaba 'alal ilah. Barang siapa yang i'tiqad wajib Tuhan buat baik pada hamba dia, maka orang ni sesungguhnya telah benar-benar jahat akhlak dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada satu yang wajib di atas Allah Ta'ala. Tuhan nak buat apa pun harus bagi dia, harus. Tuhan nak buat orang tu kafir, harus. Orang tu mukmin, harus. Orang tu masuk neraka, harus. Masuk syurga, harus. Orang tu taat, harus. Orang tu maksiat, harus. Tidak wajib atas Tuhan dah. Nah, wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa wal is'adu. Harus pada hak Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk ni dan nak meniadakan makhluk ni, harus. Nah, bukan wajib. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku, mengada. Al-ijad artinya mencipta. Al-ijadul mumkin minal adami ilal wujud, minal adami ilal wujudi, menjadikan makhluk ni daripada tak ada kepada ada, tu harus. Wa tarku, tarkul ijad, meninggalkan mengada, harus. Wal ishqa, mencelakakan hamba dia, harus. Wal is'ad, dan memperbahagiakan hamba dia, harus. Bukan wajib tak. Tak ada satu tekanan di atas Allah Ta'ala, sebab dia Tuhan. Tuhan ni kan hukumnya apa? Hukum ketuhanan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ayat Quran kata. Maka ulama ahli sunnah pun ambil faham daripada ayat Quran, hukum ketuhanan itu mesti istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti dia terkaya, ghani mutlak. Mana terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya apa? Yakni dia tak berajak ke apa-apa, lepas sebuah sebi daripada benda lain. Nah itu. Jadi kalau Tuhan wajib buat makhluk ni, wajib buat baik, wajib. Tuhan ni Tuhan kok ada tekanan dia. Nah, Tuhan nak buat gempa bumi, harus. Tuhan nak buat banjir, harus. Tak ada tekanan atas dia. Bukan duk tanya kita dulu, penduduk Kuala Lumpur, aku nak banjir ni. Demonstrasi buat kita. Jangan Tuhan, jangan, kami tak semaya dah ni. Tuhan pun letih, sedih. Tuhan gitu ke? Tuhan apa lagu tu? Tuhan tak ambil hingga kita. Dia nak buat, dia buat. Itu Tuhan. Lepas sebuah serbi daripada benda lain. Nah, benda lain semua tak boleh lepas dengan dia belakang. Nak kelip mata, nak sedawa, nak terberok, nak kecil, nak berok, nak berjalan, nak mengakak, nak mengatik, nak tidur, nak makan, nak gapo, semua tak boleh lepas dengan dia. Itu. Ada dua hukum ni, Tuhan lah dia. Itu lagu tu. Tak ada dua ni, Tuhan juga orang panggil, tapi Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan lah. Jangan duk panggil Tuhan lah, nak panggil juga boleh, Tuhan palsu. Ni ada kayak kita nak tunjuk warak lebih pada Tok Guru. Kata apa ustaz duk Tuhan, panggil Allah lah. Tuhan ni banyak. Tuhan mana banyak tu sebut kalau Tuhan banyak kafir apa cik? Nah, Tuhan ni tak ada lola. Nah, Tuhan hak sebenar ni tak ada lola. Sebab kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan hak sebenar ni, tak ada. Allah tak ada juga. Allah ada. Sebab tu kita kata melainkan Allah. Artinya Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Tuhan yang sebenar selain Allah tak ada. Bukan Tuhan palsu. Kamu duk mengatik tak ada Tuhan, tak ada berhala, tak ada. Maknanya Allah Tuhan palsu yang ada gitu. Berat tu. La ilaha illallah tu tak erti ya. Cakap ngatik lah kita. Nah, tak dapat gau sekarang dalam perut. Itu. Sebab tu ilmu ni ilmu nak mensyarah, nak menghuraikan la ilaha illallah miftahul jannah. Anak kunci syurga. Sebab tu Tok Guru kata kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid ni sebenarnya kita sedang berurusan geran tanah syurga dengan Tuhan. Geran tanah syurga dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab seorang yang akidahnya betul, imannya sah,
akidahnya sahihah. Kalau dia berdosa banyak maksiat, dia tak taubat, matinya tak sempat taubat, takdirnya walaiyazubillah, Tuhan tak apa, masuk neraka, dibakar dalam neraka dengan tempoh azab dosa maksiat yang dia buat, akhirnya cerak masuk syurga. Sebab apa? Iman dia sah, akidah dia sahihah. Itu waktu penting ilmu ni bukan main-main, bukan sambil-sambil lewat, dia terpenting daripada segala urusan agama yang penting yang lainnya. Semaya penting, puasa penting, zakat penting, tutup aurat penting belaka, hijab agama ni semua penting. Tapi semua tadi tu kerana siapa kita buat? Lillahi. Kalau gitu awaluddin ma'rifatullah ay al-muhim fi amriddin ma'rifatullah ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Yang terpenting daripada urusan agama ialah mengenal Tuhan, artinya mengenal hukum ketuhanannya Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu wal mumtani'a, dan yang mustahil. Mustahil ini juga dipanggil mumtani, imtina, mana perkara yang tertegah daripada perkara yang tertegah. Tak boleh nak terima dalam kepala otak. Tak boleh nak terima dengan kepala otak. Kalau orang terima, gila. Maknanya otak akal dia tu ada cedera. Ada cedera akal kalau boleh terima. Orang yang sehat akalnya tak boleh terima. Itu dipanggil mustahil. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak boleh terima dengan akal adanya. Artinya perkara tentu tak ada. Tak ada dengan makna tidak. Kerana lawai bagi sungguh tadi. Mana mustahil pada akal apa arti? Perkara tentu tidak. Tidak ada Allah, perkara tentu tidak. Baharu Allah, perkara tentu tidak. Berbilang Allah, perkara tentu tidak. Gitu. Kenapa perkara tentu tidak? Karena akal kita hukum dengan tidak. Istihalah tadi. Jadi ni semua ni orang panggil hukum ketuhanan. Lemah Allah tu mustahil. Hak kita hukum dengan akal kita, tentu tidak Allah lemah. Tentu tidak Allah lemah tu dia panggil istihalatul mustahil, wajib. Mesti Allah tidak lemah. Lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad mustahil. Diperanak dan diberanak dan memberanak dan diperanak itu mustahil. Tapi kita tak mengaji yalid yulad, kita mengaji lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Tidak diperanak dan tidak beranak ni dia panggil istihalatul mustahil. Cuba. Sejak daripada awal saya duk syarah tentang ilmu sifat 20 ni, ada tak perkataan Aristoteles, Aflatun, Sakrat, tu dalam bahasa Arab lah, tokoh-tokoh falsafah Yunan. Aristoteles, Aflatun, Sakrat. Ini Plato apa semua tu lah. Ada tak? Tak ada. Semua sumbernya diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata mengaji ilmu tauhid sifat 20 ni mengaji ilmu falsafah, boleh bagi tapak kaki atas muka. Ni sebab pengambilannya daripada Quran dan hadis. Ngaji mana Allah tentu tidak lemah, tentu tidak bodoh, tentu tidak buta, tentu tidak tak ada, tentu tidak baru. Ngaji di Quran. Quran kata lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad tu mustahil. Lam yalid wa lam yulad istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib. Tentu tidak Allah diberanak dan Allah beranak. Tentu tidak. Bukan ngaji Allah beranak, bukan ngaji Allah diperanak, Allah beranak, bukan. Ngaji tentu tidak Allah diperanak dan Allah beranak. Bukan ngaji Allah tak ada, ngaji tentu tidak Allah tak ada. Bukan ngaji Allah baru, ngaji tentu tidak Allah baru. Bukan ngaji Allah lemah, ngajinya tentu tidak Allah lemah. Jangan buat putar belik gapo hak ulama ajar kita dalam kitab-kitab dia. Situ. Kemudian kita sambung semula pula wa mithlu zali ruslihi fastami'a. Bukan hanya pada hak Allah Ta'ala, kerana syahadat kita ada dua, syahadat ketuhanan
ilahiyat, uluhiyat, rububiyat, ketuhanan. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, syahadat kerasulan, kenabian. Hak ni keluar dua bahagian pengajian ilmu akidah, iaitu kerasulan, risalah atau nabawiyat, nubuwat, kenabian, kerasulan. Kemudian itu sam'iyah, khabariyah. Itu kita akan sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah. واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, alhamdulillah